bersedia dalam keadaan hendak belajar. Okay, saya tak nak awak baring. Okay. Saya tak nak awak baring. Saya ulang yang kali ni. Saya tak nak awak baring. Saya tak nak awak mengantuk. Saya nak awak fokus. Okay. ADMAT bukan satu mata pelajaran yang susah. Tapi kalau awak baring, dia jadi susah. Okay. Dia akan jadi susah kepada orang yang tak mau. Okay. Dia orang yang ambil ringan. Dia tak susah, tapi dia akan jadi susah kepada orang-orang yang tak ambil serius. Kalau awak dengar kepada sebelum ni, banyak senior-senior ataupun ramai orang duk kata ADMAT susah, ADMAT susah. Dia yang buat susah benda tu. Okay? Yang susah tu dia yang buat susah. Sebenarnya, kalau awak boleh fokus dan juga awak boleh ikut saja apa yang dengan saya, maksudnya awak sentiasa berpegang tangan dengan saya, InsyaAllah kita boleh mengharunginya bersama-sama ADMAT ini. Okay, kita boleh insyaAllah. Yang penting kat sini awak berani. Okay, awak tak pandai saya tak kisah. Ramai yang fail matematik. Okay, ini bukan soal awak pandai tak pandai. Ini soal awak berani ke tak berani. Okay, awak berani tak untuk jatuh bangun balik. Itu saja. Berani tak awak melakukan kesilapan dan perbetulkan balik kesilapan. Kalau awak bersedia untuk itu, insyaAllah. Kita tak ada yang mustahil. Okay. Kalau awak bersedia untuk jatuh, bangun, bangkit, itu ADMAT adalah untuk awak. Tapi kalau awak tak sanggup terima cabaran ini, dia akan jadi susah. Okay. ADMAT itu akan jadi susah. Okay. Sebab kita tak mahu bila dah tingkatan 5 nanti, awak baru rasa menyesal nak ambil ADMAT apa semua. Kita tak mahu begitu. Kita tak mahu awak ada perasaan itu. Even sekarang kalau awak tak ada perasaan itu, kita nak timbulkan semangat itu. Okay. ADMAT saya kata tadi tak susah. Okay. Melainkan awak yang kata susah sendiri dan juga awak tak sanggup hadapi cabaran tu dan awak tak sanggup nak bangun balik kalau awak jatuh. Okay. ADMAT biasa ramai orang jatuh. Tapi yang penting point sini adalah bangkit kembali. Okay. Bangkit balik. Okay. Soalan saya. Adakah anda sudah siap kerja yang saya bagi? Dah. Dah cikgu. Macam mana saya nak tahu? Macam mana saya nak tahu saya dah siap? Boleh tak awak on kamera, awak tunjuk kat buku awak kat saya boleh? Semua yang ada ni. 23 orang. On kamera tunjuk kat saya buku, kamera awak tu tala kat buku. Tengok sikit. Semua tunjuk. At least saya nak tengok apa yang ada dalam buku awak. Kosong tak ada jawapan tak apa, saya nak tengok soalan tu. Cikgu. Okey, sekejap saya ada call sekejap. Hello. Ya. Yang kedua ni, ketiga. Okey. Alright. Boleh. Okey. Okey, saya nampak seorang dua tadi tunjuk tadi. Saya tutup balik kamera. Tunjuk balik. Semua orang tunjuk kerja awak, saya nak tengok. Tu dia Nick tunjuk dah. Okey, alhamdulillah saya nampak. Terima kasih Nick Muhammad Suhail. Sama-sama. Yang lain. Saya bukan nak tengok pun, saya nak tengok buku awak saja. Okey, terima kasih Sabur Hamidah, saya nampak. Rozu Haira, saya nampak. Okey, tak ramai yang nak tunjuk. Saya tahu buat ke tak buat. Tak ramai yang nak tunjuk. Mungkin awak tunggu nak jawapan kot, no? Okey, baik, tak apa. Saya pun dah cukup time untuk saya untuk teruskan dengan baik, bagi tahu saya apa awak nampak kat skrin?
Latih di 10.4. 4. Data dia 10.4. Latih jadi 10 nampak ah? Nampak? Okay, kalau hilang ke apa beritahu saya sebab dekat laptop saya rasa saya tak nampak, saya sendiri tak nampak apa yang saya ni. Jadi kalau awak nampak okey lah. Kalau awak nampak dekat kamera awak nampak latih jadi 10.4 apa? Nampak cikgu. Oh, okey, terima kasih. Baik. Hari ni soalan pertama kita betul? Betul. Ha. Okey, baik. Tapi sebelum kita nak pergi ke soalan pertama ini, saya akan beritahu awak adalah kita telah masuk tajuk yang saya minta iaitu indeks gubahan. Okey, indeks gubahan. Jadi indeks gubahan ini adalah sambungan daripada hari itu kita belajar indeks. Okey, indeks gubahan ini. Okey, apa dia indeks gubahan? Jadi saya nak cerita sikit ni. Awak mungkin dah baca, saya tak tahu baca ke tak, tapi kalau awak dah baca, awak akan dapati ini dia indeks gubahan kita punya rumus. Okey, nampak? Ini rumus dia. Oh, dekat skrin saya ni tak ada. Saya try buka balik. Awak mungkin nampak tapi saya sendiri tak nampak. Okey, nampak? Nampak. Okey, dah ada dah. Okey, jadi apa yang awak nampak itu adalah IW1, W1 tu awak nampak itu ah? Ya cikgu. Nampak, nampak. Okey, sekarang saya nak cerita apa benda dia. Apa benda yang kita buat ni? Sekejap mana dia tadi? Terbang tu. Okay. Sebelum ni kita belajar indeks. Okay, sebelum ni kita telah belajar indeks. Kita belajar tentang Q1 bahagi Q0 kali dengan 100 sama dengan indeks. Betul? Betul. Siapa yang hadir kelas saya sebelum ni, dia patut tahu, dia patut faham bahawa kita dah belajar indeks dan kita juga telah buat beberapa soalan tentang indeks. Dan hari ini kita nak belajar indeks gubahan. Indeks gubahan. Okey, apa dia indeks gubahan? Indeks gubahan ini adalah gabungan. Gubahan ni saya boleh kata macam gabungan. Contoh saya beritahu, yang kita belajar sebelum ini untuk satu harga saja. Okey, satu harga bukan satu tahun lah. Berarti ada dua tahun, 3 tahun tu macam biasa. Cuma harga dia satu. Satu harga. Maksudnya, apa maksud satu harga ni? Maksud dia adalah, dia tak bukan satu harga jugalah. Okey, macam mana saya nak cerita? Harga dia ada banyak juga. Okey, dia macam ni. Katalah nasi lemak. Awak biasa makan nasi lemak? Biasa. Nah. Okey, pernah bagus. Alhamdulillah awak orang Malaysia. Baik, nasi lemak. Awak biasa makan nasi lemak. Kita boleh cerita tentang harga nasi lemak. Nasi lemak punya harga ni dulu mungkin dulu zaman saya 20 sen. Tahun 1989. 1990 kan? Benar, 1990. Okey. Zaman awak sekarang tahun 2021 nasi lemak dah jadi harga, kalau yang sebungkus kecil itu dah jadi katalah RM1.20. RM1.20 macam tu. Okey. Baik. Ini ada berlaku peningkatan harga yang ketara kat situ dan di situ kita panggil indeks harga ni indeks lah. Okey, indeks. Dan tanpa kita sedari sebenarnya indeks yang kita dapat ini adalah indeks gubahan. Okey. Macam mana dia boleh jadi indeks gubahan tadi tu? Tadi kita baca tak ada gua. Okey, dia sebenarnya indeks gubahan. Baik, macam mana kita nak pecah dia? Jadi bukan gubahan. Dia indeks gubahan ni datang, gubahan ni dia gabungan. Okey, saya nak tanya awak. Nasi lemak ni nak buat nasi lemak, kita kena ada apa first? Apa bahan yang kita kena ada? Nasi.
Katalah nasi. Mesti ada nasi tu. Beras. Lagi? Apa tahu makan je? Santan. Biasa. Okey, ada santan. Good. Apa lagi? Ikan bilis. Katalah ikan bilis lauk dia kan. Katalah. Bolehlah tu. Ikan bilis. Okey, baik. Setiap cukuplah dia ada barang lebih banyak lagi tapi kita ambil 3 ni dulu. Maksudnya bahan A, bahan B, bahan C, ikan bilis. Ada beras, ada santan, ada ikan bilis. Baik, untuk beras ini dia ada state harga dia. Beras ni dia ada harga dia tidak? Beras ni dia ada harga dia sekilo berapa ringgit. Tahun lepas sekilo berapa ringgit. Tahun ni sekilo berapa ringgit. Betul lah? Katalah sekilo katalah dalam rasa lah RM2.6 per kilo. Okey, harga dia sekarang. Santan. Berapa ringgit harga santan sekarang? Paket. Biji. Kilo. Setengah kilo. Berapa ringgit Yang tahu harga? Saya pun tak berapa nak pelit dengan harga. Belasah je lah, katalah RM5. Okey, kata per kilo. Ikan bilis katalah RM12 per kilo. Okey, point saya kat sini adalah beras ada indeksnya. Santan ada indeksnya. Ikan bilis pun ada indeksnya. Jadi, bila saya tanya apakah harga nasi lemak punya harga, semuanya bergantung pada bahan-bahan ini. Betul? Betul tak? Dan kita nak buat beras, kita akan guna beras ni katalah persen. Beras ni kita pakai 60%. Santan kita pakai 20%. Okey, ikan bilis kita pakai lagi 20%. Cukup 100% kan? Jadi macam mana kita nak kira? Yang ni darab ni, ini darab ni, yang ni darab ni. Okey, saya akan ajar detail awak lepas ni macam nak kira. Point saya nak beritahu apa maksud indeks gubahan tu. Indeks gubahan adalah nasi lemak. Okey. Indeks beras, santan, ikan bilis ini indeks biasa. Indeks beras. Yang kita belajar sebelum ni, indeks je lah, indeks biasa. Nasi lemak tu indeks gubahan. Okey, boleh faham tak? Contoh kalau bukan nasi lemak lah, katalah saya bagi benda lain. Katalah bahan untuk buat bahan untuk buat komputer, PC. Okay, dia ada bahan, kita tak tahu bahan apa, kita berasal dia ada motherboard apa semua. Okay, kata kita nak senang, kita buat bahan A, bahan B, bahan C. Bahan A, bahan B, bahan C ni disatukan menjadi satu PC. PC ni adalah indeks gubahan. A ni maksud dia indeks bahan harga A, barang A, indeks barang B, indeks barang C. Bila kita gabungkan indeks-indeks semua A, B, C, jadilah indeks gubahan. Okey, kalau awak masih tak nampak, baik kita akan tunjuk kepada soalan-soalan lagi. Setakat ni okey ke tak okey? Okey lah. Okey, baik. Just awak pegang satu saja. Indeks gubahan ini adalah gabungan. Gabungan daripada perkara-perkara yang bercantum. Perkara itu dia bercantum. Okey, kalau dia tak cerita pasal indeks gubahan, maknanya dia indeks untuk bahan tersebut saja. Okey, bahan tersebut je. Okey, dan setiap indeks gubahan ni dia ada asas yang tahun asas pun semua, indeks gubahan pun ada. Indeks biasa ni pun dia ada tahun asas. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama 10.4. Okey, saya harap awak ada buat. At least awak salin soalan lah. Okey, baik. Okey, nampak dekat skrin? Nampak. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi 4 barangan A, B, C dan D yang digunakan dalam pembuatan atap. Okey, ni saya bagi tahu tadi dah. Okey, point kita sekarang kat sini adalah pembuatan atap. Dia nak buat atap genting. Okey, atap genting. Jadi barang kita adalah atap genting. Okey.
Dia baca balik soalan. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi 4 barangan A, B, C dan D yang digunakan dalam pembuatan atak. Maknanya macam saya kata nasi lemak tadi, ada bahan-bahan yang untuk jadikan nasi lemak kan. Sekarang kita ada bahan-bahan barangan A, barangan B, barangan C, barangan D, yang mana bahan-bahan ini akan, kalau kita gabung, jadilah atak. Maksudnya dia nak buat atak tu, dia kena ada bahan-bahan tu. Okey, sekarang ni faham maksud saya? Faham. Okey, Faham. jadinya, okey, terima kasih. Maknanya sekarang, dalam kita nak membuatkan atak penting itu, kita perlukan barangan A, barangan B, barangan C dan barangan D. Dan dia juga bagi harga. Okey, harga pada 2010 adalah tersegi 4 untuk mana saya ni pen. Okey, maksudnya sekarang ni RM1.4 ni, RM1.40 ni, awak nampak dekat skrin yang saya bulatkan tu, RM1.40 ini adalah untuk barang A pada tahun 2010, dan pada 2016 harga dia naik pada 2016 barang tu naik dari RM2.10. Okey. Apa maksud pemberat ni? Apa maksud dia? Pemberat ni maknanya berapa banyak dia guna dalam pembuatan atak genting tu. Okey. Lepas tu kita kata dalam pemberat ini awak boleh lihat kalau dalam bentuk peratus ni ada kalau awak tengok ni dia ada bentuk peratus ni. Kalau peratus maknanya sini 10%, 20%, 40%, 30%. Okey, maknanya banyak mana dia pakai. Bahan A ni dia pakai 10% je. Okey, B ni dia pakai 20%. Okey, bahan C 40%, bahan D dia pakai 30%. Maknanya berapa pemberat ni maksudnya berapa banyak dia pakai dalam membina bahan tersebut. Okey, dia nak buat atak gunting, bahan A dia pakai berapa persen, B berapa persen, C berapa persen, D berapa persen. Dan pemberat ini tak semestinya peratus. Okey, dia boleh jadi apa saja. Sama ada peratus, kadang-kadang dia bagi nisbah. Okey, nisbah. Selalunya peratus dengan nisbah lah. Selalunya dua ni je lah. Okey, saya tak pasti kalau ada lagi. Nanti setakat yang saya dapat kenal pasti selalunya peratus dengan nisbah. Sebab dia nak bagi tahu kita berapa banyak dia pakai. Nisbah boleh menentukan dan juga peratus. Okey, menentukan berapa banyak barang ni pakai, berapa banyak barang ni pakai. Okey, jadi soalan dia tanya, hitung indeks harga, saya highlight sikit, hitung indeks harga bagi setiap barangan. Okey, soalan bukan tanya atak genting, bukan. Soalan bukan tanya indeks harga atak genting, soalan tanya indeks harga bagi barangan A, barangan B, barangan C, barangan D. Jadi ini balik kepada apa yang kita belajar sebelum ini. Okey, balik kepada yang kita belajar sebelum ini, iaitu kita ada belajar yang kita belajar sebelum ini adalah Q1 bahagi Q0 kali 100 sama dengan indeks. Okey. So, Q1 ni tahun semasa. Sebab dia soalan tanya bagi dia kata apa? Setiap barang pada tahun 2016 berasaskan 2010, maknanya dia nak indeks 1610. Okey, indeks 1610 kita ganti indeks 1610 ni ke sini. 16 duduk atas, maknanya RM2.10 duduk atas. Ni RM2.10 duduk atas. Okey, boleh faham? Bahagi dengan RM1.40 kali 100. Sama dengan dapatlah indeks tu. Okey, bagi tahu saya ada berapa jawapan dia? 150. Berapa? 150. 100? 50. 150. Jadi jawapan yang saya dapat di sini adalah 150. Maknanya 150 itu adalah indeks bahagian ni. Saya boleh klik kat sini lah. Okey, ni indeks. Okey, nampak apa saya tulis kat depan tu? Nampak. Yang kita kira sekarang ni adalah bahan A. Jadi dia kata apa? Setiap barangan betul? Setiap barangan maknanya setiap B pun kita kena kira. Iaitu kita kena ambil RM1.56 bahagi dengan RM1.50 kali dengan 100. Jawapan dia? 104. 104 untuk B. Dari sini 104. Untuk C? 120.
C kita kena buat dalam kira dia 192 bagi RM1.60 kali 100. Jawapan dia 120. 120 kan? Jadi 120 dan seterusnya untuk D 124. di RM5.58 bahagi dengan RM4.50 kali dengan 100. So, jawapan yang kita akan dapat adalah 124. Terima kasih yang bagi jawapan. So, kita ada 124 di sini. Okey, jadi kita dah dapat indeks setiap barangan. Barangan A punya indeks tahun 2010 asas 10. Tahun 2016 asas 10. Barangan B pun kita ada indeks dia. Dia naik 4%, yang tu dia naik 50%. Dan bahagian barangan C, harga indeks dia 120. D, indeks dia 124. Setakat ni boleh ikut saya. Itu telah kira indeks setiap barangan. Respon, boleh ke tak boleh atau saya perlu terus ataupun sebenarnya dah Boleh. terputus? Boleh. Terima kasih. Boleh. Baik. Sekarang ni kita tengok soalan B. Soalan B. Hitung indeks perubahan bagi harga semua barangan. Okey, point dia sekarang adalah hitung apa? Ni. Indeks perubahan. Bagi semua barangan pada rumah berdasarkan tahun 2010. Pada tahun 2016 berdasarkan tahun 2010. Berikan tafsiran mengenai dapatan anda. Baik, ini kita dah tahu dia tanya hitung perubahan hitung indeks perubahan. Yang ni saya kata dia kata hitung indeks perubahan bagi harga semua barangan. Ni sebenarnya kita sedang kira hitung harga tak penting. Indeks harga tak penting. Jadi cara dia adalah kita perlu darabkan, kalau awak lihat tadi kat atas ada rumus dia I1 darab dengan W1 kan, tambah dengan I2 W2 tambah I3 W3 tambah N WN. Maksud N ni seterusnya lah 3, 4, 5, 6 okay, dan seterusnya. Okay, bahagi dengan W. Ini adalah rumus yang kalau awak lihat ada di muka surat atas ni. Ni. Okay. Ini ada rumus dia. So, awak boleh lihat muka surat 279. Rumus ni saya rasa dalam peperiksaan tak bagi So, tapi senang rumus ni. Baik, macam nak buat? Apa dia IW? I itu indeks. Sekarang hitung indeks perubahan. Hitung untuk indeks perubahan dia ada satu dia punya simbol iaitu kita buat macam ni. Indeks perubahan ada I. Atas nampak tak tu? Nampak tu? Nampak. Kalau I saja macam ni, ini indeks. Faham ke tak faham? Indeks I besar. Kalau kita buat macam ni, ada awan atas dia. Ini maksudnya indeks Perubahan. indeks perubahan. Okey, terima kasih. So, maksudnya adalah indeks perubahan. Dan cara dia adalah kita macam tadi, kita ambil indeks yang ada kat sini. Indeks yang ada kat sini ada 150. Okey, darab dengan pemberat. W tu pemberat, weightage. Dalam bahasa Inggeris, weightage. I itu indeks. Okey, bahasa Melayu dia pemberat, weightage. Baik, jadi kita darab 150. Kita ambil pen merah ni, 150 kali dengan 4. Tambah, ambil yang kedua pula, iaitu yang ni dengan yang ni. Iaitu 104 kali dengan 20 tambah. Okay. Apa lagi? Beritahu saya, apa nak tambah apa lagi? 120 darab Kali 3. dengan Darab 40. 40. Lagi? Tambah 124 darab dengan 30. Ya, okey. So kita bahagi dengan 100. bahagi dengan jumlah atas ni 10 tambah 20 tambah 40 tambah 30. So awak boleh tambah terus sebenarnya saja saya tunjuk pelan-pelan.
Okay, supaya awak nampak ni datang dari mana. Okay, jadinya akhir sekali lepas dah awak buat semua tu, jawapan dia apa? 121. Jawapan dia 121. Ini adalah indeks perubahan untuk tahun 16 B10. So awak tulis sini 16 B10. Supaya kita nampak, tahulah. Awak nampak tak tulis 16 10 tu? Apa maksud dia? Tahun 2016 asas tahun 2010. Jadi saya saja letak itu. Itu selalu saya buat lah. Sebenarnya dalam exam tak buat pun tak apa, tapi saya nak awak biasakan tulis macam tu supaya kita tahu di mana. Sebab kadang-kadang soalan lain dia ada banyak indeks perubahan tu, ada banyak yang terlibat. Jadi kita tahu ni tahun bila, ni tahun bila, ni indeks perubahan tahun bila. Jadi bila kita label-label macam ni, so kita faham. Okay, tu tahun bila. Boleh rasakan ni, saya teruskan lagi. Ni. Sebab dia ada tanya lagi tu, dia ada soalan lebih. Dia apa, berikan tafsiran mengenai dapatan anda. Apa maksud dia tu? Kena buat ayat tu. Apa ayat yang kita nak tulis kat sini? Terdapat peningkatan harga semua barangan sebanyak 21% pada tahun 2016 berasaskan 2010. Ya, terdapat peningkatan 21%. Jangan tulis 121 pula. Terdapat peningkatan 21% bagi harga semua barangan pada tahun 2016 berbanding tahun 2010. Itu je lah jawapannya. Salin. Okay, terdapat peningkatan sebanyak 21% bagi harga semua barangan pada tahun 2016 berbanding tahun 2010. Itu maknanya ada kenaikan 21%. Sebenarnya kalau kita faham, yang kita kat tulis kat semua ni semua dah menyatakan benda tu. Kalau awak lihat jawapan kita ada indeks 16 10 tu sebenarnya dah menyatakan apa yang jawapan kita. Okey. Cumanya dalam bentuk ayat tu kita lebih faham lah. Soal peningkatan 21% tahun asalnya 16, tahun semasa 2016, tahun asalnya tahun 2010. Okey, saya teruskan dengan soalan C. Tentukan harga bagi atap penting tersebut pada tahun 2010. Jika harga yang sekarang ni awak kena faham, soalan ni tanya harga atap penting. Bukan soalan tanya harga bahan B. Bukan tanya bahan C. Dia bukan tanya bahan D. Dia tanya apa? Atap genting. Atap genting kita dah dapat dah dia punya indeks yang mana kita dah kira di soalan B tadi. Betul ke tak? Betul. Okay, soalan B tadi kita kira indeks perubahan. Indeks perubahan itu maknanya kita telah mengira atap genting. Bukan bahan-bahan A, B, berapa, bukan. Dia adalah atap genting yang mana barang dah siap. Jadi soalan tanya, tentukan harga bagi setiap atap genting. Bila dia tanya atap genting, kita tak payah tengok dah A, B, C, D yang kat jadual ni. Harga-harga dia semua tak payahlah. Kita terus tengok kepada indeks perubahan yang kita dapat di soalan B. Sebab tu kita dah katakan soalan-soalan jenis ni, dia berkait, dia bersambung, dia berkait. Kalau awak salah di A, awak akan salah di B dan C. Kalau awak salah di B, awak akan salah di C dan D. Sebab apa? Kita duk pakai balik nilai-nilai tu. Betul tak? Betul tak cakap? Contoh kalau awak tersalah kira di bahagian ni, bahagian indeks ni, awak tersalah kira lah bahagian ni, tersilap tekan kalkulator ke apa, awak dapat jawapan salah di sini, 121 ni awak tak dapat 121, kan? Kita nak pakai balik soalan C, nak pakai balik. Jadi dia akan menjadikan jawapan C awak tu bersalah. Dia tak salah apa-apa tapi dia jadi bersalah sebab apa? Awak telah menggunakan nilai yang salah daripada awal lagi. Okey? Padahal mungkin jawapan kita awak betul. Okey, jadi kita tengok soalan C macam kita nak buat. Soalan C, dia kata tentukan harga bagi atap penting itu, dia kita ada indeks perubahan. Ada tanda ni 16 10. Okey. Jika harganya pada tahun 2016 ialah RM2.65. Jadi dia bagi kat kita dia tanya 2010. Dia tanya 2010, dia tanya yang bawah lah. Okay, dia tanya yang bawah yang saya bulat tu lah. Yang dia tanya yang bawah. Yang dia bagi harga price 2006. Maknanya price 2016 bagi dengan price 2010 kali dengan 100, kita dapat indeks perubahan kita yang dia bagi ni, jawapan ni. Iaitu 121. Okey.
2016 dia bagi pada tahun 2016 adalah RM2.65. Jadi dekat sini kita boleh ganti 2016 ni kita ganti dengan harga dia, iaitu RM RM2.65. Saya ambil dari sini. Okay, ni harga dia 2016. Okay, saya harap awak dapat nampak lah RM2.65 tu daripada 2016. Saya ganti di situ. Saya teruskan dengan pengiraan dia. Nak dapatkan yang ni, saya perlu, ini satu-satu ni saya perlu. Dia darab 100, kan memang saya kena bagi 100 dengan saya kena darab. Jadi saya perlu pergi sana. Ataupun jadilah, awak bagi dulu. Awak bagi dengan 100, awak dapat 1.21. Lepas tu awak bahagi dengan RM2.65. Maknanya, maknanya RM2.65. Awak bahagi dengan 1.21. Okay, berapa harga dia? Berapa harga jawapan dia? RM2.19. Berapa? RM2.19. RM2.19 kan? Ha. Okay, so harga dia adalah RM2.19. Okay, awak faham tak kira-kira ni? Tuan saya nak ulang balik. Faham. Faham je. Ini algebra biasa je. Okay, kalau pelajar yang mana tak faham beritahu. Saya akan ulang balik. Okay, baik. So, saya dapat RM2.19. Ini adalah selesai lah. Soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1 selesai. Okay, yang mana tak dapat ke apa ke awak boleh tengok balik YouTube. Nanti saya akan post balik pengajaran kita hari ini. Okey, dah pukul 9.30 pun lah. Baik. Nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi 5 bahan yang digunakan dalam penghasilan sejenis cendera mata pada tahun 2019 dan 2013. Okey, yang ni saya nak beritahu tadi. Okay, kita ada cendera mata. Nak buat cendera mata tu kita ada banyak guna bahan, iaitu bahan P, bahan Q, bahan R, bahan S, bahan T. So dia ada banyak bahan dia pakai untuk menghasilkan cendera mata. Dan cendera mata ini menggunakan 5 bahan dan juga dia ada harganya masing-masing 2013, 2019. Okey, apa maksud indeks harga 2013 sama dengan 100? Maknanya itu adalah tahun asas. Maknanya dia nak beritahu tahun 2013 adalah tahun asas. Okey, maknanya RM6 bahagi dengan RM5 kali 100, awak akan dapat 120 lah sepatutnya. Okey. Jadi soalan pertama, hitung nilai A, nilai B, nilai C dan nilai D. Jadi macam saya kata tadi, indeks yang ada dekat sini, indeks yang ada dekat sini adalah indeks yang berasaskan yang dia bagi kat sini terus terang. Maksudnya saya boleh tulis balik indeks 2019 bahagi ataupun tahun asal 2013 ni. Okey, sama dengan 120 untuk ni bahan P. Okey, saya akan tulis ni bahan P. Okey, bahan P. Jadi bahan, saya tak cakap ni adalah indeks gubahan. Indeks gubahan semua cendera mata, ini bahan P saja. Jadi bahan P ni ada 1913. Okay, iaitu 120 yang ni lah. Jadi 1913 ni kita kena ambil 19 punya harga lah kat sini. Jadi RM6 bahagi dengan RM5 kali dengan 100, jawapannya 120. Patutnya lah kan? Betul ke? Buat tu kalkulator. Okay, RM6 bagi RM5 kali 100. Dapat tak 120? Dapat. Itu saja nak check lah betul lah tu. Okey. Tapi kalau nanti periksa tak payahlah. Terus buat yang ni. Terus ambil ni 23 bagi 20. Dia soalan tanya dekat tanya soalan A kan. Pergi dekat A terus. Jadi nak dapatkan A, kita terus dia adalah bahan Q. Jadi A ni adalah RM23 bahagi dengan RM20 kali 100 sama dengan A. Jadi berapa jawapannya? 115. Jawapannya A sama dengan 115.
Okay, jadi 115 ni duduk kat sini ya. Oh, dah ada nilai A. Jadi awak teruskan cari nilai B dan nilai C. Okay, nilai B adalah sama juga RM12 bagi dengan RM8 kali dengan 100 sama dengan B. Jadi B sama dengan apa? 150. Okay, good. Jadi B adalah 150. Okay, jadi kita teruskan untuk kira bahan C pula. Bahan C kita adalah apa ni? RM18 bagi dengan RM16 kali dengan 100 sama dengan C. Jadi C kita berapa? 112.5. Ya Intan? 112.5. 112.5. 5. Okey, jadi bahan C kita adalah 112.5 dan juga kita perlu kira D ni, pemberat. Lagi ni senang je, siapa saya tak payah belajar pun apa boleh jawab insyaAllah. Apa cara dapat bahan huruf D punya jawapan? 100 tolak semua. Ya, terima kasih. Siapa yang jawab tadi? Saya. Ya, Nik Muhammad Suhad. Kita nak dapat tu dengan sebab saya bagi tahu tadi, peratus ni jumlah kat sini mesti 100. 100 lah. Jadi jumlah kat sini 100, jadi 100 tolak 8, 100 tolak 12, 100 tolak 8, tolak 12, tolak 20, tolak 27. Jawapan dia adalah nak dapatkan D 100 tolak 8 tolak 12 tolak 20 tolak 27. So, jawapan dia adalah 33. Betul? Betul. Okey, 33. Okay, senang je nak dapat A, B, C, D. Okey, kita teruskan soalan B. Soalan B dia tanya, hitung indeks gubahan. Nampak ni? Indeks gubahan. Bagi cenderamata tersebut pada tahun 2019 berdasarkan tahun 2013. Benda yang sama. Jadi, kerana kita dah ada nilai-nilai yang kita cari tadi, kan, D pun kita tahu dalam sini 33. Kita dah tahu dah D ni 33. Jadi kita pakai rumus untuk dapatkan soalan nombor 2 iaitu, okay, macam mana nak buat dia? Jadi kita indeks gubahan, tanda dia macam tu, sama dengan, kita ambil je lah semua. Ambil 120 kali dengan 8. Betul lah? Ambil yang ni. Sangkut ke? Dia bila saya mengajar ni, skrin awak dapat lambat sikit kan? Betul tak? Saya tulis tu lambat keluar dekat skrin, betul ke? Betul. Okey, tak apalah. Sekarang ni tambah berapa ni? 115 kali dengan 12. 12 tambah dengan 150 dah 20. 150 kali 20 lagi 112.5 kali dengan 27 dan last kali 130 kali dengan 33 bahagi dengan 100. berapa? 100. Jadi dapatlah indeks gubahan kita tahun 1913. Okey, tahun 13. Okey, berapa jawapan dia? 126.68. 126.68. Bagus. Okay, jangan duk awak kawan yang type. Saya kata betul bagus, awak pun tak kira dah. Okay, saya harap semua orang ada kalkulator dan kira. Okay, latih jari awak dengan membiasakan diri tekan kalkulator. Sebab jadikan tekan kalkulator tu benda yang seronok. Okay.
Jangan malas-malas dengan kereta. Benda yang apa tu tunggu-tunggu ni tak bagus lah untuk otak awak kena awak yang kira. Okay? You own awak punya ni. Jangan awak tunggu orang je. Baik, saya teruskan dengan soalan C. Mana soalan C? Ni soalan C. Tentukan harga bagi cenderamata tersebut pada tahun 2019 jika harganya pada tahun 2013 ialah RM35. Okey, yang ni dia kata harga ni harga apa? Harga bahan ke harga cenderamata? Jadi soalan dia kata apa? Tentukan harga bagi cenderamata, betul tak? Maknanya kita nak guna indeks mana? Indeks gubahan. Indeks gubahan. Okey, dah faham Nana. Indeks gubahan. Sebab cenderamata tu dah siap. Bahan-bahan tu tak siap bagi bahan masing-masing kan. Cenderamata tu adalah hasilnya, iaitu gubahan ataupun gabungan. Maknanya dia nak harga cenderamata pada tahun 2019. Dia nak price. Dia nak price 2019. Okey, jika harganya pada tahun 2013, dia bagi 2013, dia bagi harga dia RM35. Okey, kita selalunya kita buat macam ni lah. Okey, pada 2013 ni kita buat turun RM35. RM35, awak kali dengan 100, awak dapat jawapan apa dia? Indeks dia apa? Berapa indeks dia? 126. 126.68 yang kita kira di atas tadi. Yang kita kira di atas ni. Tu saya kata banyak kali tadi, kita mesti pastikan jawapan indeks kita tu betul. Sebab kita sentiasa nak pakai balik. Jadi 126.68. Jadinya nak dapat jawapan price pada tahun 2019 sama dengan 126.68 kali 35 bahagi dengan 100. Okey, sebab 35 ni duduk bawah, dia pergi atas dari darat, 100 duduk atas jadi turun bawah lah. Okey, jadi price pada 2019 adalah berapa tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? RM44.34. RM RM44.34. RM44.34. Bagus. Berapa orang yang buat dapat jawapan betul? Beritahu saya. Saya. Oh, Ya, dia buat. tahu. Oh, ada buat dan betul jawapan. Okey, Rasya Alia dia raise hand, betul lah tu. Okey, bagus, tahniah. Yang mana cuba buat dan dapat jawapan betul, saya ucapkan tahniah. Menunjukkan awak ambil berat dengan pelajaran awak. Okey, awak ambil berat dan awak tak tunggu. Awak tak peduli dengan benda-benda lain, awak fokus kepada jawapan-jawapan dan berfokus pada pelajaran awak. Bagus. Dan last kali soalan tanya, hitung indeks harga bagi cenderamata itu pada tahun 2021 jika kos keseluruhan bahan dijangka meningkat sebanyak 10% pada tahun 2021. Okey, yang ni jawapan dia apa? Okey, kita ada tahun kat sini 2013. Kita ada tahun 2019. Tiba-tiba soalan tanya tahun 2021. Okey, so dia kata hitung indeks harga bagi cenderamata pada tahun 2021. Jika kos keseluruhan bahan dijangka meningkat, semua yang meningkat 10%. So jawapan dia adalah, tuan-tuan sekalian, adalah jawapan dia terus awak boleh letak 110 sebab dia meningkat 10%. Faham ke tak faham? Faham. Okey, sebab dia kata dia meningkat 10%, maknanya daripada 100 naiklah 10% lagi. Sebab kalau harga itu tak berubah, maksud tidak ada kenaikan harga, tidak berlaku kenaikan harga, maka dia akan jadi 100 je. Betul lah, saya pernah buat kelas sebelum ni, bahawa jika tidak ada peningkatan atau pengurangan, maka dia maintain 100. Okey, contoh kalau soalan itu kau. Hitung indeks harga bagi cenderamata pada tahun 2021 jika kos keseluruhan bahan dijangka tidak berubah. Dia kata tak berubah, semua harga sama je. Jadi apakah indeks harga tahun berikutnya? Jadilah 100. Faham? Sebab dia tak naik harga, dia tak turun harga. Okey, tapi sebab dia kata
Jika kos keseluruhan dijangka meningkat 10%, jadi naik 10. Daripada 100 naik 10. Jadi jawapan dia 110. Ini lebih kepada pemahaman lah. Kena faham. Boleh? Boleh, boleh. Okey, saya teruskan. Latihan intensif 10.2. Cara minta awak buat kan? Baik. Okey, baik. Pengambilan murid di sebuah sekolah bagi aliran sains dan sastra mengikut nisbah 60-40. Ini saya kata tadi, kadang-kadang dia bagi peratus, kadang-kadang dia bagi nisbah. Okey, 60-40 je. Okey, jadi dia beritahu sini sains 60. Kalau kita tukar pada persen pun boleh. Sebab jadi 60%, 40% kan. Sebab jumlah dia tetap 100. Sastra 40. Kalau kita jumlahkan dia tetap 100 lah. Okey. Diberi indeks kemasukan murid mengikut aliran sains dan sastra pada tahun 2019 berdasarkan tahun 15 masing-masing ialah 120 dan 130. Maknanya dia bagi tahu kita sains ni indeks. Okay, untuk sains berapa? 120, sastra 130. Indeks kemasukan. Okey. Cari indeks gubahan bagi kemasukan murid sekolah tersebut pada tahun yang sama, 19-15 juga. Okey, jadi oleh kerana ni yang kita ada niat orang kata apa, bahan kita tak banyak. Ni je lah, sains dan sastra je. Yang ni dia bagi weightage 60-40, yang ni dia bagi indeks. Jadi kita pakai je rumus kita iaitu IWL, indeks gubahan. Indeks gubahan untuk kes ini adalah 120 indeks, weightage kita adalah 60 tambah 130 indeks, 40 untuk weightage sastra. Okey, yang ni sastra, yang ini sains, yang ini sastra. So ini sastra. Okey, jadi kita kena bahagikan dengan berapa? Bagi dengan berapa? Weightage, jumlah weightage kita. 100. Korang pun tak mau jawab tak? 100 100. Okay. Awak jawab je, awak pedulikan orang lain. Orang lain tak mau jawab, awak jawab je. No problem. Okay. Orang lain senyap, biar kat dia pun. Awak jangan peduli kan. Nanti ada orang kata awak poyo ke apa, lantak. Okay. Sebab ilmu ini mahal. Dia tak terbanding dengan orang nak kata kita poyo. Kan? Ilmu yang kita dapat itu lebih mahal dengan kata-kata orang kata kita poyo tu. Murah aja benda tu. Okay, ilmu yang kita dapat itu lebih mahal. Lantak orang nak kata apa. Okey. Baik. Sekarang ini saya kira-kira ni saya tekan berapa? Dapat berapa bila tekan kalkulator ni? 124. 124. Baik, terima kasih. Itu adalah jawapannya selepas anda semua tekan kalkulator. Okey. Maknanya inilah jawapannya untuk indeks gubahan bagi kemasukan murid. Sebab dia tanya indeks kemasukan murid ni ada dua, satu sains, satu sastra. Okey. Maknanya setiap pelajaran atau item sains dan sastra tu adalah satu item lah. Indeks gubahan tu adalah kemasukan semua. Okey. Baik, saya teruskan dengan soalan kedua. Syarikat Mira mempunyai perusahaan kecil di 3 buah daerah di Selangor. Jadual di bawah menunjukkan perubahan produktiviti dan bilangan pekerja bagi 3 perusahaan kecil itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010. Okey. Cari indeks gubahan bagi produktiviti perusahaan kecil di ketiga-tiga daerah tersebut. Berikan pendapat anda mengenai produktiviti syarikat Mira berdasarkan nilai yang anda peroleh. Soalan dia, kita pergi tengok dekat ni, saya nak cari indeks gubahan bagi produktiviti bla 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 lah. Okey. Berikan pendapat anda tu tadi depan kita dapat jawapan. Okey, yang point kita cari indeks gubahan. Okey. Jadinya sekarang ni kita nak tengok dia punya indeks tu berapa, meningkat 10%, tidak berubah lah, menyusut lah ni meningkat lah, tidak berubah lah, menyusut lah. Berapa sebenarnya ni meningkat 10% ni? Bagi tahu saya seorang.
110. Ya. Kuala Langat ni berapa dia punya indeks? 110. 110. Okey, sebab meningkat 10%. Tidak berubah maknanya 100. Bagus. Menyusut 20% maknanya 80. 80. Baik, terima kasih. Jadinya kita perlu kira indeks itu tadi, iaitu indeks perubahan. Kita ambil yang kita ada, iaitu bilangan pekerja ni adalah weightage lah tu. Okey, bilangan pekerja dia sebut bilangan pekerja, tapi sebenarnya maksudnya weightage lah tu. Okey, ataupun pemberat. Jadi 110 kali dengan 3 tambah 100 kali dengan 2 tambah 80 kali dengan 5 bahagi dengan jumlah pekerja tadi semua. 3 tambah 2, 5 tambah 10. Okey, so awak tekan calculator. Apa jawapan akhir? Berapa jawapan akhir? Berapa? 530? 570. 570. 3. Betul ke tu? Bahagilah 10 dulu. 93. 93 kan yang mana? Ni, hampa tak bagi ke ni? 10. 93. 93. Awak kena bahagi lah. Tak bagi tak boleh. Tu kena bahagi dengan 10. Jadi yang sekarang, yang hampa dapat ni adalah indeks perubahan bagi produktiviti perusahaan kecil. Bagi soalan dia ada diteruskan kat situ, dia kata apa? Berikan pendapat anda mengenai produktiviti syarikat Mira. Jadi apa maksudnya bila awak dapat 93 ni? Beritahu saya. Penurunan. Turun lah? Turun berapa persen tu? 7%. Ya, awak boleh cakap dia turun 7% lah, 7%. Dia telah produktiviti syarikat Mira ini telah turun 7%. Okey. Sebab bila kita kira indeks perubahan ni, kita dapat 93. Okey, 93 ni maknanya awak kena tolak dengan 100. Ini saya telah cerita pada kelas yang sebelum ini. Alright, nombor 3. Nombor 3 ni soalan perisau. Okey, pentadbiran subjek di sebuah kuliah terdiri daripada format 1, kertas 2, format kertas 1, format kertas 2 dan kertas 2, kerja khusus. Okey, maka kerja khusus ialah 20% daripada markah keseluruhan. Benda-benda ni awak kena highlight ya, 20%. Manakala markah kertas 1 dan kertas 2 ialah 80%. Ini jumlah kertas 1 dan kertas 2 adalah 80%, maknanya kalau kita bahagi 2, ini menunjukkan bahawa kertas 1 40%. Okey. Kertas 2 40%. Okey, kita bagi 2 tu, siap lah. Kertas 1 dan kertas 2 tu 80%. Jadi kita bagi 2, jadi awak akan dapat kertas 1 40%, kertas 2 40%, dan satu lagi dia ada kerja khusus. Dia minta 20%. Okey, so dia soalan dia. Kalau Ibati memperoleh markah bagi kertas 1, kertas 2 dan kerja khusus masing-masing sebanyak, ni markah dia. Kertas 1 dia dapat 85, kertas 2 dia dapat 72, kertas kerja khusus dia dapat 68. Hitung markah akhir. Hitung markah akhir. Jadi nak hitung markah akhir ni kita boleh guna konsep indeks perubahan lah. Okey. Maknanya kita ambil saja sebagai pengkala biru ni. Ambil saja markah dia, kita kali dengan persen yang ataupun weightage tu 40%, tambah markah dia tadi 72, weightage dia 40. Okey, dan akhirnya dia dapat kerja khusus dia 68, weightage dia kita kena ambil 20%.
Okey. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan apa? 100. 100. Bahagi dengan Markah. 100. So jawapan dia akhir dia adalah markah dia. Berapa markah dia? Berapa markah dia? 6.4. 76.4. Jadi awak boleh belajar cara pengiraan ni supaya boleh kira markah-markah awak peperiksaan nanti. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Okey, soalan keempat. Soalan keempat. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga dan perubahan indeks harga bagi 4 bahan utama dalam penghasilan pencuci muka. Okey, kita nak menghasilkan pencuci muka, dia ada bahan dia. Bahan dia bahan A, bahan B, bahan C dan bahan D. Okey, dia bagi guna kat situ indeks harga bagi tahun 2021 berdasarkan tahun 2019. Maknanya ini adalah indeks harga indeks 21 19 untuk semua ni lah. Okey, perubahan harga dari tahun 21 ke 23 ni maknanya tak beritahu kita ini adalah indeks 23 ke 21. Tak berubah ni maknanya berapa, kita faham, menyusut 200, tidak berubah, meningkat 200. Okey. Okey, soalan pertama. Apa benda yang kat sini? Tatapan ni apa dia? Tatapan ni adalah weightage ataupun pemberat. Okey. Ni adalah pemberat. Maknanya bahan A ni 10%. Okay, saya harap awak faham itu. So dia ada bagi satu lagi catatan untuk menyatakan pemberat. Alright. Baik, kita teruskan. Cari nilai M. Cari nilai M ni kat sini. Cari nilai M jika indeks perubahan penghasilan pencuci muka tersebut pada tahun 2021 berdasarkan tahun 2019 ialah 133. Okey. Jadi dia bagi tu terang itu. Indeks 21 bahagi indeks 9 ataupun tahun asal 2019 lah. Okay, dia bagi kat kita kat sini ialah 133. Okay, ini maklumat yang saya ada lah, yang dia bagilah. Dia bagi indeks perubahan penghasilan pencuci muka tersebut pada tahun 2021 berdasarkan tahun 2019. Jadi saya tulis kat situ. Okey, sekarang saya nak cari M. Jadi oleh kerana ini adalah indeks perubahan, ni indeks perubahan. Awak nampak saya highlight tu, indeks perubahan. Jadi indeks perubahan ni rumus kita kena guna lah, iaitu I dagu tadi, I dagu. Hanya saya kena tulis ni ya. Awak tengok aku buat apa? 180 kali dengan weightage dia A. Awak nak A dia. Ni. Maknanya 150 ataupun ni indeks perubahan adalah 150 kali dengan 10 tambah 140. Ada apa? 140 ada apa? Respon. 10. Ya. Ya. 40. 40. Okay, 140 kali 40 lagi. Yang ni M kita dah tahu, kita tulis je lah M. Tambah M kali dengan apa? C 30 kan? 30. Lepas tu tambah dengan 115. 115 kali dengan apa? D 20. Boleh nampak tak apa benda saya tulis tu? Boleh. Okey, jadi kita tambah semua 10, 40 tambah, tulis je balik lah 10 tambah 40 tambah 30 tambah 20. So jadi awak tekan jadi kalkulator. Jadi kita kena tahu satu tadi, walaupun awak dapat yang atas semua ni, kita ada masalah sini, kita tak tahu M ni berapa. Okey, kita tak tahu M tu berapa. Tapi kita ada jawapan dekat untuk yang ni. Indeks kita ada kan berapa? Indeks sini adalah 133 ni. Masuk situ. Boleh faham tu? Boleh. Okey. Jadi kalau saya tambah semua ni, sini jadi 133
tambah sama dengan 133 adalah sama dengan kalau saya tambah semua ni, saya akan dapat apa yang saya buat dalam pelan-pelan bagi awak nampak. Kalau saya buat lagi-lagi, saya kira awak tak pasti, tak faham tak. Dan saya darab dulu, saya dapat 140 kali 40 dapat apa? Kalkulator jap. 140 kali 40 dapat apa? Yang ni. 5,600. Berapa? 5,600. Tak berapa dengar. 5,600. 5,600. Baik, terima kasih. Tambah dengan 30M. Okey, ini 30M. Okey. 115 kali 20? 2,300. 2,300. Bahagi dengan berapa tu? 50, 60, 80, 90, 100 kan? 100. Okey, 100. Jadi kita tahu yang ni, kita boleh tambah semua. Ni tambah yang ni, tambah yang ni. Jadi kita dapat apa? 1,500 tambah 5,600 tambah 2,300. Dapat 9,400 tambah 30M. Okey, 100 ni darab sini. Jadi awak akan dapat 13300. Betul lah? Jadi 13300 tolak 9,400 sama dengan 30M. Jadi berapa tu? 13300 tolak 9,400. Awak akan dapat sini 3,930M. Okey, jadinya M sama dengan 3,900 bagi dengan 30. 3,900 bagi dengan 30. Jadi M sama dengan berapa M? 130. 130. 130. Okey, yang tak nampak boleh salin lah ni. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh Okey, baik. Soalan seterusnya. Soalan B. Hitung indeks perubahan bagi pelaksanaan jumpa pada tahun 2023 berdasarkan tahun 2019. Okey, jadi kita awak tak boleh ambil ni 100 menyusut ni awak boleh buat 90 macam saya cakap tadi lah ni. Meningkat ni awak boleh 120. Awak tak boleh ambil ini. Awak tak boleh ambil ini sebab ini adalah 20, 23 base 20, 21. Ni betul lah 190 ni. Tapi soalan tanya lain. Soalan tanya 20, 23 asas 2019. Sebabnya dia tanya 20, 23. Dia tanya indeks perubahan 20, 23, 19. Yang mana tak ada. Yang ada kat sini 21, 19. Ini 21, 19. Okey, yang kita ada 23, 19. Yang kalau tak ada macam ni, kita boleh pakai macam ni Kita boleh pakai terus macam ni. Yang ni awak kena perhati betul. Kita tak boleh pakai yang satu ni sebab ni bukan dia. Betul. Okay, kita tak boleh pakai sebab ni bukan nilai yang dia nak. Dia nak yang ni 23, 19. Dia nak yang ni indeks. Yang dia nak indeks 23, 19. Sedangkan yang ada kat ni 23, 21. Okey, maknanya dia nak 2019 terus 21. Terus 23.
Okay, dia nak lompat terus. Jadi, kita boleh buat tidak berubah ni tak apa, ambil 150. Kita ambil 100 lah. Jadi saya kata tak berubah, saya ambil 100 je ya. Okay, sekarang ni kita tak boleh ambil 100 sebab kita bukan tahu itu. Jadi kita ambil 150 juga. Kita ambil 150 juga, boleh faham? Sebab dia tak berubah ni maknanya dia ambil indeks yang lama lah. Okay, sebab dia tak berubah. Tapi, kena faham kalau dia tahun soalan tu memang minta 23, 21, betul lah 100. 23, soalan minta kan, apakah indeks tahun indeks tahun 23 base tahun 21. Betul lah, jawapannya tidak berubah tu 100. Menyusut 10% tu 90, betul. Tapi sebab soalan bukan minta tahun itu, tahun minta 23 dengan 29. Jadi kita ambil tidak berubah, kita ambil yang lama 150. Menyusut 10% ni 140 ni, awak tekan kalkulator, tekan 140 tolak 10%, tekan kalkulator. 140 tolak 10%, dapat berapa kalkulator awak? 130. 100? 30. Salah. 130. 1,300. 140 tolak 10%. 1,300. 1000? 130. Awak tak boleh tekan kalkulator ke? Macam ni, tak, saya tunjuk kat awak kalkulator saya. Jawapan dia adalah 126. ya, 126. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Jawapannya berapa? 126. 140 tolak 10%. Jadi 126. Saya tunjuk ni tekan kalkulator terus. Okey, tapi kalkulator handphone lah. Kalau awak tak tekan kalkulator handphone, kamera kereta awak pun boleh tekan sini je tak? Boleh kan? Sekejap. So jawapan dekat sini adalah 126. Okey, tadi M kita dapat nilai M berapa tadi? Berapa dapat nilai M? M. 130. M 130 kan. Jadi M kat sini 130. Jadi kat sini pun 130, dia tak berubah. Okey, meningkat 20%, awak tekan kalkulator 115 tambah 20%. Awak akan dapat berapa? Berapa? 115 tambah dengan 20% dapat apa? 138. Berapa? 138. Okey, terima kasih. Jadi kalau awak tekan 115 tambah dengan 20%, awak akan dapat 138. Okey, just practice dengan kalkulator, bagi biasa tekan. Okey, takkan nak tekan tu pun tak penting kan. 115 tambah dengan 20%. So, untuk menjawab soalan ini, kita pakai indeks yang kita dapat dari sini, indeks yang kita dapat di sini, darab dengan weightage dia, A, B, C, D tu. Okey, saya tengok contoh tulis kat sini. Tulis kat sini pakai pen biru pula. Okey, 150 kali dengan 10 tambah dengan 126 kali dengan 40, 130 darab dengan C berapa? 30 30 dan D kita 20, 138 kali dengan 20. 138 kali dengan 20 bahagi dengan 100. Okay, untuk dapatkan indeks 23 19.
So, berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Agak slow internet kat sini ya, tapi tak apalah, pelan-pelan lah kita catch up. Saya dah cakap, saya dah sampai kat Ipoh. Screen masih dekat Bukit Gantang. 132. 132. 32. Okay, very good. Okay, so 132 adalah jawapan untuk B. Kita teruskan soalan C. Soalan C dia tanya hitung kos penghasilan percuma pada tahun 2023 jika kos sepadan pada tahun 2019 ialah RM19.50. Saya ambil maklumat yang dia ada. Dia tanya hitung kos penghasilan pencuci muka pada tahun 2023. Maknanya dia nak price 2023. Itu yang dia nak. Jika kos sepadan, maknanya harga yang sama tapi tahun 2019 adalah RM19.50. Maknanya RM19.50 kali dengan 100 sama dengan indeks. Indeks ni kita nak ambil yang mana? Yang ni kita kena ambil indeks 23.19 lah. Okay. 23.19 ikut argol. Dia indeks ni ada kat sini. Jom yang ni. 132. Yang kita kira tadi ya. 132. Tadinya 132 barat dengan RM19.50 bagi dengan 100. Dapatlah harga pada tahun 2023. So, jawapan dia berapa jawapan dia? RM25.74. RM25.74. Okey, terima kasih. Saya ada berapa soalan lagi ya? Saya dah 10.20 dah. Berapa soalan lagi saya pergi? 4 soalan. Ada 4 lagi soalan lah. Saya cuba buat satu lagi, tak ada ikut ni. Awak ada kelas apa lepas ni? Ya? Pai. Ikut jadual masing-masing kan? Sekarang yang masuk kelas saya ni apa? Sains, engineering dengan accountant ke? Ha. Accountant ada? Pai. Ada. Okey, 3 kelas lah. Tapi lepas ni awak akan lain-lain kan? Admit je awak sekali kan? Ada kelas sekali cikgu. Macam sekarang ni sekali lah semua. Lepas ni subjek BI ni semua 3 kelas. Masuk dengan entrepreneurs. Oh, dengan kelas lain lah. Okay, tak apa. Saya cuba buat satu lagi soalan latihan perempuan ni. Okay, nanti saya akan bagi jawapan yang saya bagi tu. Saya minta awak buat soalan 4 soalan kan? Saya akan bagi jawapan nanti untuk awak cek. Tapi soalan satu ni senang saja. Jadual di bawah menunjukkan harga ni kita dah buat tadi. Nak dapatkan Z, ambil yang ni indeks dia adalah, ini adalah indeks 1917. Okey, maknanya kita kena ambil harga 19 bahagi harga 17. Okey, maknanya kita untuk dapatkan Z, awak perlu ambil RM2.20 bahagi dengan RM2 kali dengan 100. So, awak akan dapat harga Z. Okey, betul ke saya kira tu? So, Z awak akan dapat 110.
Betul. Betul lah? Okey, jadi saya nak teruskan X ni. X ni adalah RM1.20 bahagi dengan X kali dengan 100. Jawapan saya adalah 120. Jawapan saya adalah sama dengan 120. Jadi saya nak dapatkan X adalah saya perlu RM1.20 ni saya perlu bahagi dengan jadi saya perlu tulis dia adalah untuk X adalah RM1.20 per X. Jadi 120. Jadi bahagi dengan 100 dapat ni RM1.20. Jadi maknanya X sama dengan RM1.20 bahagi dengan RM1.20. Jadi X sama dengan 1. Jadi RM1 lah. Jadi X saya adalah RM1. Okey. Boleh ya? Boleh. Okey. Dan untuk dapatkan Y pula. Y saya tengok kat sini. Y ni Y. Ni pun Y. Ni pun Y. Jadi Y bagi 80 sen. Y bahagi 80 sen kali dengan 100 sama dengan 125. 125. Nak dapat Y maknanya 125 kali dengan 0.8 80 sen. Kali dengan 80 sen bahagi dengan 100. Y sama dengan 1. RM1 juga ni. Betul ke? Jawapan belakang. RM1 juga. Jadi X RM1, Y RM1, Z RM110. Okey, selesai lah yang itu. Okey, jadi saya dapat Z saya adalah 110. Okay, soalan yang seterusnya, hitung indeks perubahan bagi bahan-bahan tersebut pada tahun 2019 berdasarkan 2020. Jadi senang je lah. Dia pakai yang ada kat sini. Ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. Okey, awak kena buatlah dalam kereta tu. 110 kali dengan 4 tambah 125 kali 1 tambah 100 kali dengan 2 dan juga dan juga 120 per dengan jumlah semua 4 tambah 1 tambah 210. Okey, so jawapan untuk ni adalah untuk indeks perubahan lah. Apa jawapan dia? 112.5. 102.5. Yang mana dah buat, insyaAllah boleh dapat jawapan lah. Okey, saya rasa setakat tu dulu hari ni lah. Nanti soalan kedua, soalan ketiga dan soalan keempat saya akan hantar jawapan melalui Telegram lah. Dan awak semak. Okey, yang penting awak mencuba. Saya balik kepada tadi yang 112.5. awak di awal saya cakap tadi, awak mesti berani mencuba. Okey, berani mencuba. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Sebelum saya tamatkan kelas, beberapa pesanan lah. Yang pertama, Sagi tolong isi kehadiran. Okey. Kehadiran saya dah letak dalam Telegram. Ada dua benda lah. Satu, saya akan letak link Google dokumen ataupun Google Form. Satu lagi saya akan letak poll Telegram untuk awak je hadir, tekan hadir. Tak hadir, tekan tak hadir. Itu saja. Boleh? Boleh. Okey. Saya akan jumpa awak lagi minggu depan. Kalau saya dapat green light daripada PK, saya akan bagi modul kat awak. Modul dah siap semua. Cuma perlu surat kot, tak silap saya. Mungkin perlu surat kebenaran untuk awak datang ambil ke sekolah modul tersebut. Okey, kalau tak dapat kebenaran ke apa,
saya akan bagi kerja rumah je lah. Okey, kerja rumah lah saya bagi. Okey. Saya ingat saya bagi je kot kerja rumah. Nak tak kerja rumah? Bukan awak buat apa pun kat rumah. Biar awak buat kerja rumah je lah senang. Saya ingat. Sekejap lah, saya ambil sikit kerja rumah. Saya nak habiskan latihan pengukuhan. Kita buat sampai nombor 4. Awak buat nombor 6, 7, 8 boleh? Saya bagi sampai nombor 4 Saya bagi sampai nombor 4. Awak sambung 5, 6, 7, 8. Boleh? Boleh. Ni untuk orang yang special, untuk orang yang hadir hari ni lah. Yang dah ada sekarang dengan dalam kelas ni, tolong buatlah 5, 6, 7, 8. Okey, yang ataupun sakit saya letak dalam Telegram lah. Kita kerja rumah tambahan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Jom. Salam. Salam. Okey, sama-sama. Cikgu tutup rekod cikgu. Waalaikumsalam.